Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam PDPR dalam perkara tafsir Al-Quran. Okey. Dalam tajuk balasan berbuat baik dan berbuat jahat. Lihat sekarang muka surat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang cikgu bacakan ayat dan terjemahannya, iaitu daripada Suratul Al-An'am ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Artinya, sesiapa yang membawa amal kebaikan pada hari kiamat, maka baginya balasan 10 kali ganda dari kebaikan yang sama dengannya. Dan sesiapa yang bawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya. Sedangkan mereka tidak dianiai, iaitu dirugikan. Okey, buka muka surat 16. Tajuk ialah tafsiran ayat. Ayat ini menjelaskan bahawa pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala sangat adil. Sesiapa di antara manusia yang datang membawa amal kebaikannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membalasnya dengan pahala 10 kali ganda. Dan sesiapa yang membawa amal perbuatan buruk, iaitu kejahatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pembalasan setimpal dengan kejahatannya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan hukuman dengan sangat adil. Mereka yang melakukan kejahatan tidak akan dilipat gandakan dosanya dan akan menerima hukuman setimpal dengan dosa yang dilakukannya. Maksudnya ialah, iaitu orang yang berbuat kejahatan tidaklah dikirakan berkali ganda dia punya balasannya. Jadi Allah akan menjatuhkan hukuman yang sangat adil. Okey, Allah menentangkan kita supaya memperbanyakkan amal baik dan meninggalkan amalan buruk, iaitu kejahatan. Allah SWT mengurniakan ganjaran kepada umat manusia yang sentiasa berbuat baik dan melakukan ibadah dengan keimanan serta ketulusan hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Maha Adil, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini maksudnya ialah Allah akan mengurniakan ganjaran kepada umat manusia yang melakukan kebaikan, iaitu dengan melakukan keibadahan dan keimanan serta ketulusan hati. Maknanya melakukan ibadah ini dengan ikhlas. Jadi Allah itu bersifat Maha Adil dan Maha Pengasih. Jadi Allah akan berikan ganjaran bagi orang yang membuat kebaikan sebanyak 10 kali ganda pahalanya. Okey, sekarang buka muka surat 17. Allah Subhanahu Taala memberi balasan yang baik dan dilipat gandakan bukan setakat 10 kali ganda, malahan tidak terhitung ganda sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Artinya, mereka sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka lagi dari limpah kurnianya, dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki dengan tidak terhitung. Baik, tengok bawah. Contoh amal soleh. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertakwa di sini ialah melakukan perintah yang Allah suruh, iaitu seperti menunaikan solat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan dan juga menutup aurat, dan juga tidak melakukan perkara yang Allah larang. Okey. Yang kedua, taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Contohnya ialah seperti ibu bapa menyuruh awak melakukan kerja-kerja di rumah. Contohnya mencuci pinggan mangkuk. Jadi awak kena taatlah selagi perintah itu adalah baik. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya macam mana? Iaitu kita membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Contohnya seperti dalam PKP sekarang, kita boleh membantu mereka dengan wang ringgit ataupun dengan tenaga. Yang keempat, menjaga kebersihan sekalian alam.
Menjaga kebersihan sekalian alam ini, contohnya adalah kita jaga dulu yang terdekat dulu, iaitu contohnya menjaga kawasan rumah kita. Contohnya jangan membuang sampah ke dalam longkang. Di mana kita nak buang sampah yang sebenarnya? Iaitu dalam bakul sampah. Apa terjadi kalau kita buang sampah dalam longkang? Dia akan tersumbat. Sampah ini juga akan pergi melalui ke sungai, sedangkan sungai itu menjadi sumber kepada air minuman kita. Jadi sebab tu kita kena jaga kebersihan sekalian alam. Yang kelima, sentiasa bersedia untuk melakukan amal kebajikan. Iaitu sentiasa bersedia, tidak kata, oh sekarang ni saya tak okey nak tolong awak, saya tak okey nak bantu awak. Tu tak boleh. Hendaklah sentiasa bersedia untuk melakukan amal kebajikan bila-bila masa sahaja. Sekarang buka muka surat 18, erti perkataan. Perkataan dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Man, sesiapa, ja'a, yang telah membawa, bil hasanati, amal kebaikan, falahu, maka baginya balasan, asyru, 10 kali ganda dari kebaikan, amsaliha, yang sama dengannya, waman, dan sesiapa, ja'a, yang telah membawa, bisayyiati, amal kejahatan, fala yujza, maka ia tidak dibalas, illa, melainkan, mislaha, kejahatan yang sama dengannya, wahum, sedang mereka, la yuzlamun, tidak dianiayai. Okay, sekarang tengok muka surat 19, sebab turun ayat. Ini melalui daripada sebuah hadis riwayat An-Nasa'i. Wa an Jariz bin Abdullah radhiyallahu anhu anin nabi qala siyamu salasati ayyam min kulli syahrin siyamud dahri wa ayyamul baidi sabihatu salasa asyarah wa arba'a asyarah wa khamsa asyarah. Daripada Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan puasa 3 hari pada setiap bulan, maka ganjarannya seperti ia melakukan puasa penuh selama setahun. Begitu juga orang yang berpuasa pada hari-hari putih, iaitu hari 13, 14 dan juga 15 setiap bulan. Ini maksudnya ialah satu bulan tu kita digalakkan puasa 3 hari. Puasa 3 hari ini ganjarannya Allah bagi pahala kepada kita seperti puasa selama setahun. Sebulan 3 hari saja. Tapi sebagaimana yang kita tahu, kalau nak buat Senin, Khamis, 1 minggu Senin, Khamis 1 minggu, itu dah lebih baik lah. Begitu juga orang yang berpuasa pada hari-hari putih, iaitu hari 13, 14 dan 15 setiap bulan. Dalam bulan Zulkaidah ini dah termasuk bulan baharu. Jadi bila masa 13, 14 dan 15, kita bolehlah berpuasa sunat. Ataupun kita panggil dia Ayyamul Bid, iaitu hari-hari puasa pada hari-hari putih. Sehubungan dengan itu, Allah SWT menurunkan ayat 160 daripada surah Al-An'am sebagai membenarkan dan mengesahkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sekarang buka muka surat 20. Pengajaran ayat. Daripada ayat tadi yang kita baca tadi, terdapatlah pengajarannya. 1. Setiap perbuatan baik akan mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. Contoh seperti tadilah. Contohnya apa? Berpuasa. Selain berpuasa, bersedekah juga kita akan mendapat ganjaran pahala yang berganda-ganda. 2. Setiap perbuatan jahat akan mendapat dosa serta balasan yang setimpal dengan kejahatannya. Sebagaimana kita tahu tadi, perbuatan jahat tidak digandakan dosanya, tidak digandakan seksaannya, tapi diseksa atau dia mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatannya. Yang ketiga, kita digalakkan melakukan amal perbuatan baik dan meninggalkan segala perbuatan buruk iaitu kejahatan sebagai bekalan menuju ke jalan akhirat. Yang keempat, dunia adalah tempat manusia mengumpul pahala dengan melakukan amal ibadah dan perbuatan baik. Jadi selama kita duduk kat dunia ni, apa kita mesti buat?
iaitu mengumpul pahala. Daripada apa? Daripada amal ibadah yang kita lakukan. Contoh amal ibadah tu tadi apa? Cikgu katakan, iaitu puasa. Solat fardu 5 waktu, jangan tinggal. Sekarang awak dah tak ada penat apa-apa pun, dah duduk kat rumah PKP sepanjang masa, tak ada nak main, tak ada nak apa, tak ada nak naik bas, turun bas. Jadi tidak ada kesulitan dan tak ada nak merungut lagi. Oh penat, tak boleh buat. Itu jugalah kalau kita nak berpuasa, melakukan solat-solat sunat. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui segala apa yang dilakukan oleh manusia, sama ada baik ataupun buruk. Ini pun termasuklah dalam hati kita pun, kalau kita melakukan, kita rasa yang tidak baik pun Allah tahu. Yang keenam, Allah mengasihi hamba-hambanya dengan hanya membalas kejahatan yang dilakukan tanpa menggandakan balasan di akhirat nanti. Yang ketujuh, setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba akan menghapuskan dosa atau kejahatan yang dilakukannya. Baik, kita sebagai hamba Allah tidak lepas daripada melakukan dosa. Jadi untuk menghapuskan dosa itu, kita banyaklah berbuat kebaikan. Sesungguhnya Allah itu Maha Adil, Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Baik, sekarang cikgu nak bagi sekarang cikgu nak bagi awak kerja sekolah, iaitu satu, salin 5 contoh amal soleh pada muka surat 15 Dan yang kedua, buat latihan dalam buku aktiviti tafsir Al-Quran ya. Awak tengok kat situ ikut pelajaran 4. Hari ni kita belajar pelajaran 4, jadi awak kena buat dekat pelajaran 4 saja. Cikgu dah tak ingat muka surat berapa sebab pada cikgu tak ada buku aktiviti tu Jadi awak tengok sendiri lah. Sebab bagi saya masa kat sekolah pun cikgu dah cakap kalau buat mengikut pelajaran. Jadi hari ni kita belajar pelajaran 4. Jadi awak tulis dekat pelajaran 4 sajalah ya. Baik, sekian saja. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.